Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di Kuat Motor sekali lagi. Hari ini kita diberi peluang untuk mereview dua buah motosikal yang bukan baru lagi lah. Actually motor ni dah ada lama dekat pasaran Malaysia. Dan motosikal ini menjadi legasi kepada mana-mana motosikal yang berkonsepkan easy rider ataupun berkonsepkan motor-motor ala-ala seperti Harley Davidson dan juga Motor Cruiser. Dan satu company yang tidak asing lagi di Malaysia di bawah M-Force iaitu QA telah pun melancarkan motosikal yang kita diberi nama sebagai Pentagon Eagle sekitar tahun 2019 dan 2020, di awal 2020. Dan aku masih terlambat lah sebenarnya untuk reviewkan satu model motosikal ini yang aku rasa nampak menarik dan agak klasik sebenarnya. Aku jarang review motor yang klasik-klasik ni, tapi hari ini terpanggil untuk review sebab dikatakan motosikal ini mempunyai peminat yang agak ramai. Ya. Okey, tanpa buang masa kita pergi sedikit demi sedikit tentang review dan juga appearance motosikal Pentagon Eagle, yang ia adalah pilihan generasi bukan sahaja generasi tua dan generasi muda juga tidak terkecuali daripada orang kata teracun untuk membeli motosikal Pentagon Eagle. Alright, berkonsepkan easy rider. Ya, seperti mana motosikal yang klasik yang ada di pasaran Malaysia, daripada Harley Davidson, daripada Honda itu sendiri. Dan kalau kita lihat dekat sini, secara luaran dia memang agak simple saja, dengan bentuk handle yang chrome sebegitu dengan bahagian yang nampak bulat yang macam oil filter. Ni bukan oil filter tau, itu adalah meter dia. Dan lampu dia yang bulat macam ni, simple saja. Side mirror kanan dan kiri seperti itu, dan kita nampak lihat handlebar dia. Dan fork dia pun ada di bahagian tengah tu, ada lampu pembalik cahaya kanan dan kiri, ada tulisan keyway, jenama keyway, dan dia membawa ke bahagian mudguard hadapan, yang mana kalau sini kita ni ada model yang berwarna merah dan seterusnya membawa kepada bahagian tayar hadapan. Tengok daripada sisi sebelah kanan memang simple je. Alright. Okey, terus pergi pada bahagian fork hadapan. Fork dia jenis yang standard biasa. Okey, seterusnya kita bahagian bracket hadapan, brake caliper, dan kita punya brake disc. So tayar depan macam biasalah, kalau kita lihat dekat sini ukuran dia adalah 90-90 18 inci ya. 90-90 18 inci. Alright geng, so motosikal ini bersesaran 249cc. Ada setengah website ada mengatakan ia adalah 251, dan ia punya ciri-ciri dia adalah 4 stroke, 2 silinder, ada 4 valve, dan ia bukan liquid cool tapi dia adalah oil cool, dan ia adalah Soch bukan Dodge, Soch. Walaupun dia double twin cylinder tapi ia bersistem Soch So dengan kemampuan enjin 2 silinder ini, dia menghasilkan horsepower lebih kurang 17.4 horsepower pada 8000 rpm, dan maksimum torque pada 16.5 Nm of torque pada 6000 rpm. Okey. Alright, so ia bukan injection, ia adalah jenis carburetor. So kalau korang boleh tengok sini kan, carburetor dia punya besar. Saiz berapa ni? 32 mm ke? Tak tahu. So seperti motor easy rider yang lain, so dia punya bahagian enjin ni agak terbuka sedikit. Kalau kita dapat lihat di bahagian ini, kita ada di hadapan ini. Yang ini sebenarnya adalah bukan coolant, water coolant tapi dia adalah oil coolant. Ya, oil coolant. Dan ini kita punya kepala enjin kita. Bahagian enjin dia tidak seperti motosikal 4 stroke yang lain. Dia ada sirip sebab ia adalah untuk penyejukan punya sistem. Dan seterusnya kita bahagian kotak enjin yang di bahagian bawah, dan kita pergi ke bahagian brake hadapan. Okey, di bahagian enjin juga 2 silinder, dia keluar dekat situ. Nampak ada 2 pipe keluar daripada enjin itu, dan dia bersambung terus ke bahagian bawah, dan dia pergi ke bahagian belakang, bersambung ke bahagian exhaust belakang. Okey, dia ada satu sistem pump lah yang akan mengepam dia punya oil tu ke bahagian kita punya tangki oil coolant dia. So sistem penyejukan motosikal ini dipancukan oleh sistem penyejukan minyak, oil coolant.
Okey. Kita pergi ke bahagian sebelah kanan. Kita nampak satu kotak yang besar ini. Ini adalah kotak untuk bateri. And then daripada tangki, ia bersambung ke bahagian seat dia. Dan seat dia akan terus ke belakang, ke bahagian seat belakang. Dan dia ada, orang kata, pilihan untuk rest, body rest di bahagian belakang itu. Dia ada satu batang yang memegang di bahagian arm dia ni. Dan dia terus bersambung dengan arm belakang ke bahagian tayar belakang. Double absorber, ada twin absorber di sini. Dan terusnya dia bersambung dengan bahagian arm belakang. Dan kita dapat lihat exhaust yang aku tunjuk tadi itu, yang daripada enjin dia bersambung menjadi dua bahagian yang menampakkan ciri-ciri uniknya sebuah motosikal Easy Rider yang nampak sangat-sangat sporty juga. So tayar belakang ni sejenama yang sama, jenama Cordial. Saiz dia adalah 130/90, rim 18 inci. Compare dengan rim hadapan yang 18, ia amat sedikit kecil berbanding dengan rim hadapan, ya. So sistem brake di bahagian belakang adalah sistem brake drum tapi jangan kita nafikan, ini adalah style QA untuk mengekalkan orang kata elemen klasik tapi sporty pada motosikal QA 250. Alright. So ini adalah lampu belakang. Kita ada bahagian body rest. Body rest apa nama dia? So ini dia punya lampu belakang dia. So lampu belakang dia simple saja macam tu. Alright. And then kita ada bahagian chrome ini yang ada lampu yang tujuan untuk menunjukkan kita punya plate number belakang. So simple saja. So tayar belakang corak dia agak menarik sikit compare dengan corak tayar hadapan. Memang amat berbeza sekali. Okay. So seterusnya kita tengok bahagian sisi belakang bagi motosikal ini. So kalau kita tengok kat sini, tempat untuk kita rest bahagian belakang ini, dia ada satu besi dekat sini dan dia bersambung dengan bahagian yang besi ini, dia ke bahagian absorber lah. Okey, nampak absorber tu? Okey, jelas sekali. So kita pakai twin absorber dua absorber yang ada memegang body dengan bahagian arm belakang. Okey. Dia actually ada satunya frame dia lah, kalau nampak kat sini. Besi ni, ni adalah dia punya tertulang dia. Tulang bagi motosikal ini, frame dia. So kita pergi ke bahagian sprocket belakang. Sprocket belakang dan rantai dia bersaiz 520, sprocket belakang 30. Dan bahagian hadapan sprocket dia bersaiz 14T lah. Okey. Untuk ignition, bahagian untuk kita nak mula dan meletakkan kunci, kalau siapa-siapa yang ada motor ES5 ES5 kepala bulat so dia punya tempat kunci dia pada sebelah kiri kan. So ini mengingati kita kembali kepada motosikal zaman dulu lah, tapi still lagi dia mengekalkan ciri-ciri modernisasi. Untuk jenis motor cruising ini, dia punya tempat letak gear dia ataupun tempat pemijak gear dia berada di sedikit hadapan daripada motor-motor biasa lah. Kalau motor yang biasa biasanya dekat area sini lah, tapi untuk motor cruiser dia ada di bahagian hadapan sedikit. Okey. So transmisi motosikal ini adalah 5 gear 5 gear. Alright. Sistem karburator kita jenis yang macam lama lah, sebabkan motosikal ini tidak ada indikator minyak. Nanti kalau jelaskan dalam panel meter nanti. Rider kalau habis minyak, dia akan setkan kita punya bahagian ni, kita pulas ke bahagian bawah lah untuk bagi reserve minyak tu turun. Macam motor dulu-dulu. Macam itulah konsep motosikal yang jenis karburator seperti ini. Alright. Okay, kalau box di sebelah kanan adalah tempat letaknya bateri, ni adalah tempat di mana CDI motosikal ini diletakkan. Right, so ni dia bahagian handlebar motosikal ini. Amat simple sekali, dia tidak rumit seperti motosikal lain. So kalau kita lihat dekat sini, dia ada kita punya killer switch, and then kita ada tempat ignition button, kita ada tempat brake fuel pump kat sini, and then kita ada throttle. Okey, tempat brake, and then macam biasalah ada tempat untuk skrukan bahagian pemegang dan juga kita punya bahagian brake. Side mirror amat capang sekali. Di bawah handlebar ni tempat bermulanya kita punya fork hadapan ni, kita ada indikator lampu tinggi, kita ada neutral punya indikator dan ada lambang QA. Itu saja, simple. Sangat simple bin. And then sebelah kiri kita ada lampu tinggi, lampu bawah. Tinggi lampu bawah, kita ada signal kanan dan kiri. Kita ada horn. Dan kita ada choke lah.
Untuk panel meter motosikal ini amat simple sekali dan begitu klasik ya. Dia adalah jenis analog. Memang totally 100% analog. Kalau nampak kat sini, kita punya indikator kelajuan dekat sini. Alright. Kita punya mileage kat sini. Dan kita ada satu lagi tempat yang macam mileage. Sebenarnya ini bukan sebenarnya ya. Ini adalah kita punya macam indikator lah. Kalau contohnya, kalau kita, sebabkan motosikal ini tak ada minyak punya indikator, so kita gunakan ini sebagai indikator untuk kita, orang kata, nak kosongkan semula lah kan kita punya bahagian meter. So kita boleh adjust dekat sini untuk kita kosongkan macam ni lah. Alright, so kita nampak itu kosong. So biasanya kalau kita dah kosongkan dia, bila kita isi minyak penuh dan sehingga 300 lebih kilometer, rider kena berhati-hatilah dan kena pastikan perlu mencari sisi minyak untuk mengisi minyak ya. So ini adalah bahagian tangki minyak dia, lebih kurang 14 liter. Ada setengah pendapat mengatakan dia ada 12 liter, tapi dalam buku dia 12 lah. 2 liter tu adalah reserve. Ok, so ni aku duduk di bahagian motosikal ni dan aku rasa sangat selesa sekali. Dia punya bahagian seat dia punya handlebar dia memang sangat menarik. Dan motosikal ni kalau kita beli, kita boleh buat modifikasi yang sangat-sangat ekstrim. Kita boleh mewujudkan satu image yang lebih fantastik dengan motosikal seperti ini. Banyaklah pengguna rider yang dah buat modifikasi motosikal ni. Dia bentukkan dia punya handlebar ni lebih kepada yang jenis santai, yang macam betul-betul motor cruiser, motor Harley lah. Cuba bang. Seat dia lembut. Seat lembut. Wow, bunyi dia. Bunyi dia memang jenis macam Parallel Twin. Asyik bunyi dia. Sikit. Dia tengok exhaust, kita tengok motor memang macam nampak tak kena tau. Tapi padahal ini adalah keunikan yang ada pada motosikal Patagonian Eagle. Okay, so di lampu hadapan dia ada jenis halogen, bukan LED. Masih lagi mengekalkan ekspresi klasik daripada lampu belakang. Nampaknya nice juga. Tapi dia punya sound dia memang a bit grumpy. Bayangkan motosikal klasik tapi bunyi macam 2 inline, macam 4 inline. Memang nice doh. Lama. So kalau macam aku ni, aku rasa aku lebih suka memilih warna hitam lah. Sebab motosikal ni motor klasik. So aku lebih akan memilih warna yang grey, bukan hitam, sorry, grey. Sebab ciri-ciri klasik itu akan lebih terselah kalau kita memakai yang warna lebih universal ya. So motosikal ini berharga 9,400 on the road. So rasanya kalau beli tak ada rugi apa, sebab ia berbaloi. Kalau mereka yang tidak mementingkan teknologis, ia mementingkan rupa yang klasik, so motosikal ini boleh dibeli dengan harga yang semurah 9,400. Alright, so bagi mereka yang telah menonton ni, kalau suka jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami ada VF3i. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Ok, jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.